Salam sejahtera. Perbincangan hari ini ialah demokrasi berparlimen. Contoh soalan bagi demokrasi berparlimen ialah jelaskan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia selepas 1957. Contoh pengenalan ialah selepas Perang Dunia Kedua tamat, Kerajaan British telah memperkenalkan Perlembagaan Malayan Union pada 1 April 1946. Butir-butir Perlembagaan Malayan Union mendapat tentangan daripada orang Melayu lalu digantikan dengan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Perlembagaan ini menjadi teras sistem demokrasi berparlimen berdasarkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Isi yang pertama ialah yang di-Pertuan Agong. Mengikut Perlembagaan Malaysia, Ketua Negara ialah DYMM Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Baginda ialah seorang raja berperlembagaan. Dalam menjalankan kuasa pemerintahan di bawah perlembagaan, yang di-Pertuan Agong bertindak mengikut nasihat Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Sebagai Ketua Negara, Baginda mempunyai kuasa mengampunkan kesalahan-kesalahan lain dalam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan segala hukuman yang dijatuhkan dalam Mahkamah Syariah di Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan. Baginda juga memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan kaum Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Baginda juga boleh mengisytiharkan undang-undang tentera dan darurat. Isi yang kedua ialah Badan Parlimen. Badan Parlimen terbagi kepada dua, iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Dewan Negara adalah majlis tertinggi parlimen. Tugas utamanya ialah membahas rang undang-undang yang dikemukakan oleh Dewan Rakyat. Dewan Negara mengandungi 69 orang ahli yang dipilih dan dilantik. Seramai 26 orang ahli dipilih oleh Dewan Undangan Negeri dan 43 orang ahli dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Ahli Dewan Negara berkhidmat sebagai anggota Dewan selama 3 tahun dan tertakluk sama ada dia akan dilantik dan dipilih semula. Manakala Dewan Rakyat terdiri daripada 222 wakil rakyat yang dipilih melalui pilihan raya. Tugas utama Dewan Rakyat ialah menggubal undang-undang dan meluluskan undang-undang. Seterusnya ialah Badan Eksekutif. Badan Eksekutif memainkan peranan dalam menjalankan dasar-dasar pentadbiran kerajaan mengikut perlembagaan dan undang-undang yang ada. Pentadbiran kerajaan terbagi kepada peringkat persekutuan, negeri dan tempatan. Pentadbiran peringkat persekutuan dijalankan oleh Kabinet atau Jemaah Menteri. Jemaah Menteri diketuai oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh Timbalan Perdana Menteri serta menteri-menteri lain sebagai ahli. Bagi menjalankan tugas-tugas eksekutif kerajaan persekutuan, beberapa buah kementerian, jabatan dan badan berkanun diwujudkan. Setiap kementerian diketuai oleh seorang menteri dan dibantu oleh Timbalan Menteri, Setiausaha Parlimen, Setiausaha Politik, Ketua Setiausaha Kementerian, Pegawai Kementerian dan kaki tangan yang dikenali sebagai pegawai kerajaan. Isi yang terakhir ialah Badan Kehakiman. Mahkamah merupakan badan bebas yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Badan Kehakiman terdiri daripada Mahkamah Agung atau Persekutuan, Mahkamah Tinggi dan Rendah, Mahkamah Syariah serta Mahkamah Anak Negeri Sabah dan Sarawak yang mempunyai badan kuasa masing-masing dalam menjalankan kuasa undang-undang sama ada kes sivil atau kes jenayah. Kesimpulannya, sistem pemerintahan Persekutuan Tanah Melayu dari tahun 1957 hingga tahun 2000 adalah melalui proses demokrasi. Prinsip-prinsip yang menentukan bentuk kerajaan yang boleh didirikan dan kuasa yang digunakan ditentukan oleh perlembagaan. Oleh itu, jelaslah bahawa doktrin pengagihan kuasa 3 badan yang telah ditentukan mesti dipatuhi supaya tidak berlaku penyalahgunaan kuasa.